Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang tajuk baru iaitu reka bentuk fashion. Reka bentuk fashion ini merupakan bab 5.2 di dalam tajuk tingkatan 1 RBT. Okey, apa yang kamu akan pelajari di dalam tajuk dan bab ini adalah tentang reka bentuk fashion. Okey, kamu akan pelajari banyak benda tentang fashion yang mana kamu ketahui sebelum-sebelum ini. Reka bentuk fashion ini merupakan salah satu tajuk yang terdapat di dalam ekonomi rumah tangga tetapi digabungkan sudah semula di dalam tajuk ataupun di dalam subjek RBT. Okey. Dalam reka bentuk fashion ini banyak yang kamu akan pelajari. Okey, yang pertama sekali saya nak terangkan kepada kamu tentang definisi reka bentuk. Sebelum-sebelum ini kita sudah belajar mengenai definisi reka bentuk kan. Okey, reka bentuk tu merupakan apa? Merupakan proses menterjemah idea dan kreativiti bagi menghasilkan sesuatu produk. Apabila kita ingin menghasilkan sesuatu produk dan ia melibatkan penterjemahan idea dan juga kreativiti ke atas produk tersebut, itu kita akan panggil sebagai reka bentuk. Okey, penghasilan suatu reka bentuk perlu dibuat dengan teliti, maksudnya kamu kena rancang bagus-bagus untuk menghasilkan sesuatu produk yang kamu ingin hasilkan supaya nilai estetika dan juga memenuhi keperluan pengguna itu dapat dicapai. Okey. Kita lihat pula kepada definisi fashion. Apakah yang dimaksudkan dengan fashion? Okey, fashion merupakan gaya atau style serta tingkah laku yang diterima dan menjadi popular pada satu-satu masa. Maksudnya, style dan trend yang kita ikut sehingga ke hari ini boleh diterima pakai oleh masyarakat, itu yang kita panggil sebagai fashion. Okay, fashion juga merujuk kepada apa-apa sahaja yang berkaitan dengan perkembangan trend semasa dan terdahulu dalam bidang reka bentuk pakaian, aksesori dan kelengkapan rumah tangga, yang mana ia melibatkan tentang perkembangan trend semasa. Kalau dahulu kita lihat fashion orang-orang yang dahulu seperti 90-an dan seumpamanya, perkembangan trend pada ketika itu tidaklah begitu besar jika dibandingkan dengan perkembangan trend yang ada sekarang. Jadi fashion itu adalah merujuk kepada apa-apa sahaja yang berkaitan dengan perkembangan trend. Maksudnya cara kita berpakaian, cara evolusi pakaian itu berkembang, itu kita panggil juga sebagai fashion. Okay, fashion mencerminkan budaya dan simbolik kepada inovasi dalam sesuatu masyarakat. Masyarakat mempunyai satu cerminan budaya. Yakni kalau di Malaysia kita lihat budaya Cina, Melayu dan India mempunyai pelbagai jenis fashion yang mewakilkan kepada suku kaum tersebut. Jadi, fashion ini sangat penting sebagai cerminan kepada budaya dan juga simbolik kepada inovasi kepada sesebuah masyarakat. Definisi reka bentuk fashion. Jika kamu lihat di sini, reka bentuk fashion merupakan suatu proses atau bidang seni yang mengaplikasikan idea pada sesuatu reka bentuk atau rekaan pakaian atau aksesori. Maksudnya, apa-apa saja aplikasi idea yang kita terjemah kepada sesuatu reka bentuk terhadap pakaian ataupun aksesori, itu kita panggil sebagai reka bentuk fashion. Apa-apa sahaja kreativiti yang lahir dalam minda kamu dan kamu nak terjemahkan ke dalam satu reka bentuk fashion yang kamu ingin hasilkan, itu kita panggil sebagai reka bentuk fashion. Penghasilan reka bentuk fashion melibatkan proses pengulangan, peniruan dan inovasi bagi menghasilkan reka bentuk fashion yang baharu. Untuk menghasilkan sesuatu yang baru, kita kena ingat sama ada kita boleh inovasikan dia ataupun invensikan dia. Inovasi ini maksudnya kita tambah baik dengan produk yang sedia ada. Kalau kamu nampak di sini, ini adalah gambar foto fashion Saloma pada tahun 1970-an dan ditambah baik hingga ke hari ini dalam tahun 2010 dia akan jadi begini. So maksudnya perkembangan itu berlaku. Perkembangan yang kita baik pulih, yang kita tambah baik ke atas sesuatu rekaan yang sedia ada sama ada dahulu ataupun sebelum-sebelum ini. Okay, reka bentuk fashion dipengaruhi oleh budaya dan sosial. Populariti sesuatu reka bentuk fashion berbeza
mengikut umur, geografi, pekerjaan dan tempat. Oleh itu, reka bentuk fashion sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Setiap reka bentuk fashion yang kamu nampak daripada dahulu hingga sekarang, dia berubah dari semasa ke semasa, bergantung kepada umur, geografi, pekerjaan dan tempat serta nilai-nilai semasa yang kita ambil kira untuk menghasilkan sesuatu reka bentuk fashion yang baharu. Okey, seterusnya kita lihat kepada kerjaya dalam bidang reka bentuk fashion. Yang pertama sekali adalah fashion designer. Fashion designer ini merupakan pereka fashion. Pereka fashion merupakan individu yang bertanggungjawab dalam menghasilkan proses mereka bentuk fashion, pakaian dan aksesori. Okey, peranan utama mereka adalah untuk menghasilkan lakaran atau ilustrasi reka bentuk fashion yang baharu, sama ada secara manual dengan bantuan program komputer seperti reka bentuk berbantu komputer. Okey, mereka ini merupakan orang-orang ataupun individu yang bertanggungjawab untuk menghasilkan sesebuah reka bentuk fashion yang baharu mengikut trend-trend semasa. Okey, peramal fashion. Contohnya mereka ini adalah merupakan individu yang boleh membuat ramalan trend fashion yang akan popular pada masa akan datang. So mereka ini akan menghasilkan satu kajian selidik di mana mereka akan membuat investigasi ke atas sesuatu fashion yang akan popular pada masa akan datang. So mereka ini akan membuat kaji selidik apa sebenarnya fashion yang akan popular pada masa akan datang. So mereka ini akan mengumpul data-data untuk memastikan rekaan yang akan dikeluarkan pada masa akan datang memenuhi cita rasa dan trend yang mereka sudah ramal. Okey, tenaga pengajar fashion pula adalah merupakan individu yang mengajar secara langsung kemahiran menjahit serta pelbagai ilmu yang berkaitan jahitan kepada pelajar. Okey, contohnya individu-individu ini adalah orang yang bekerja di universiti contohnya, memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar yang mengambil jurusan fashion contohnya di universiti. Dan mereka ini mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam dan meluas ke atas reka bentuk fashion itu sendiri. Dan mereka ini akan menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar yang menuntut. Okey. Selepas itu kita lihat kepada perunding image. Perunding image merupakan individu yang terlibat dalam memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada pelanggan. Okey, sekiranya pelanggan ingin meminta khidmat nasihat untuk merunding image, contohnya. Okey, kalau saya contohnya, saya datang ke tempat perunding image ini, saya nak tanya, apa pakaian yang sesuai untuk saya gunakan? Apa warna sesuai untuk saya gunakan? Apa corak yang saya sesuai untuk saya gunakan? So, perunding image ini adalah mereka yang selalu bekerja di stesen TV atau sebagai perunding kepada artis. Okey, wartawan atau pelakon dari segi pemilihan style pakaian termasuk aksesori. So, setiap pelakon-pelakon yang kamu nampak di televisyen itu, mereka mempunyai seorang perunding image untuk menentukan apa reka bentuk fashion yang sesuai untuk diguna. Mereka tidak orang cakap tidak semena-mena untuk memberikan sesuatu reka bentuk fashion kepada artis. Mereka akan merunding terlebih dahulu mengikut kesesuaian tubuh, mengikut kesesuaian warna kulit dan seumpamanya. Okey. Okey, jenis reka bentuk fashion. Kamu kena ingat dalam jenis reka bentuk fashion, kita ada dua sahaja iaitu pakaian dan juga aksesori. Itu adalah reka bentuk fashion. Okey, pakaian ditakrifkan sebagai penutup kepada badan, ialah dia akan menutup semua badan kita kan, dan anggota badan seperti tangan, kaki dan kepala. Jenis reka bentuk pakaian adalah seperti seluar, baju tee, skirt, blouse, kemeja, baju kurung dan tudung. Ini adalah pakaian. Pakaian adalah basic. Okey, sebab itu kita panggil sebagai reka bentuk fashion. Yang kedua adalah aksesori. Aksesori merupakan benda yang dipakai oleh individu secara tambahan untuk tujuan perhiasan atau tambahan kepada pakaian. Contoh aksesori adalah seperti topi, tali pinggang, sarung, tangan, beg kasut, jam dan scarf. Okey. Ini adalah contoh aksesori. Okey, ini orang cakap menaikkan seri lagi seseorang yang memakai pakaian sesuatu pakaian itu. Okey, contohnya macam tie, okey, seperti topi, tali pinggang, jam.
Okey, bag dan seumpamanya. Okey. Teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk. Dalam kita menghasilkan reka bentuk fashion, untuk menghasilkan sesuatu produk yang berkaitan dengan reka bentuk, kita menggunakan beberapa jenis teknik cantuman. Teknik cantuman ini adalah untuk mencantum, menyambung atau menyatukan kepingan fabrik atau bahan lain bagi menghasilkan produk reka bentuk fashion. Okey, maksudnya kita kena jahit dan kita kena sambung untuk menghasilkan sesuatu produk yang baru dalam bidang reka bentuk fashion ini. Yang pertama adalah kaedah jahitan, seperti mana yang selalu biasa orang gunakan ialah untuk menjahit. Okey, jahitan dibuat sama ada dengan menggunakan jahitan tangan atau jahitan mesin. Penggunaan kaedah ini lebih praktikal kerana cantuman yang dihasilkan adalah kukuh, sekata dan kemas. Pengokot atau stapler dan pita selofan boleh digunakan untuk membuat cantuman mockup reka bentuk fashion. So, untuk menghasilkan satu reka bentuk fashion, kita nak cantum fabrik itu adalah kita kena gunakan kaedah jahitan. Okey, kita boleh gunakan kaedah lain, tetapi kaedah ataupun teknik yang memang praktikal dan utuh yang selalu digunakan oleh pereka fashion adalah kaedah jahitan. Okey, ini contoh dia, jahitan tangan, jahitan mesin, kan? Okey, seterusnya adalah kaedah sulaman. Okey, kaedah sulaman digunakan untuk tujuan hiasan bagi menyerlahkan lagi keindahan dan estetika pada reka bentuk fashion. Pelbagai jenis sulaman boleh dibuat seperti sulaman manik, ribbon, labuci, benang dan aplik. Okey, sulaman manik seperti ini, sulaman aplik seperti ini, sulaman benang, sulaman ribbon. Kaedah tampalan untuk menyambung, okey, untuk mencantumkan sesuatu fabrik, kita boleh gunakan kaedah tampalan. Okey, kaedah tampalan ini adalah menampal susunan bahan seperti manik, ribbon, fabrik, dokoh, mutiara, butang dan hiasan lain pada reka bentuk fashion. Okey, bahan-bahan tersebut boleh ditampal dengan menggunakan gam fabrik, gam panas secara lilin dan gam serbaguna. Okey, sebagai contoh adalah seperti ini. Kasut tu macam nampak tidak begitu cantik, kan? Jadi untuk mencantikkan dia, kita nak tambah sesuatu elemen ke atas kasut itu, kita boleh gunakan kaedah tampalan. Okey, ini adalah contoh kaedah tampalan batu perhiasan yang selalu digunakan oleh masyarakat ataupun suku kaum Bumiputra Sabah dan Sarawak. Okey. Mereka selalu menggunakan manik dan mereka menampal manik-manik tersebut ke atas bakul, baju, topi dan seumpamanya. Okey, kaedah lain adalah seperti kita gunakan stapler ataupun pengokot menggunakan pita selofan ataupun mencantumkan menggunakan ikatan tali. Ini adalah kaedah-kaedah yang kita gunakan untuk tujuan cantuman. Nak mencantum sesuatu fabrik, nak mencantum sesuatu aksesori, kita gunakan kaedah jahitan, kaedah sulaman, kaedah tampalan dan juga kaedah lain. Kalau ada soalan tanya, kamu kena ingat jahitan, tampalan, kaedah lain dan juga kaedah sulaman. Okey. Seterusnya adalah alatan yang selalu diguna pakai dalam menghasilkan reka bentuk fashion ini. Yang pertama sekali adalah alat mengukur. Okey, alat mengukur, nak mengukur sesuatu fabrik kita kena gunakan pembaris. Okey, kita gunakan juga pita pengukur. Okey, seperti ini. Okey, pita pengukur untuk mengambil ukur lilit sesuatu mengambil ukur lilit badan seseorang individu. Okey. Alat mendraf pula kita gunakan pembaris melengkung. Okey, untuk mendraf pola atau mengubah suai sesuatu pola. Okey, pembaris sesiku L adalah digunakan khusus untuk mempunyai sudut tepat serta memastikan ira lurus selari dengan ira seseorang. Okey, seterusnya adalah alatan memotong. Alatan memotong yang biasa kita gunakan adalah seperti gunting kertas, gunting fabrik, kacip ataupun sniper. Okey, sniper ni guna dia adalah untuk menggunting benang dan lubang butang. Okey, digunakan untuk menggunting bahagian yang kecil ataupun sempit. Penetas pula adalah digunakan untuk membuka jahitan yang tersilap dan menebuk lubang butang. So, kalau ada orang yang menjahit, dia salah jahit ke atas fabrik, dia akan gunakan
penetas ini untuk membuka jahitan. Bukan dia guna gunting ya. Dia akan gunakan penetas sebab alat ini adalah sesuai digunakan untuk membuka jahitan serta menebuk lubang butang. Okey, alat penanda pula selalu kita gunakan adalah seperti pensel tukang jahit. Okey, selalu digunakan seperti menanda, menulis dan membuat garisan. Ini kapur penanda selalu digunakan juga oleh tukang jahit ataupun pereka fashion, digunakan untuk menanda garisan pemadan dan memindahkan garis tanda pola pada fabrik. Okey, roda suri pula. Okey, roda suri ini dan juga kertas karbon digunakan bersama untuk memindahkan garisan pemadan ke fabrik, memindahkan tanda dan garis dalam kerja membuat penyesuaian pola. Okey, jarum peniti digunakan untuk menyemat pola pada fabrik dan menetapkan kepingan fabrik sebelum menjahit. Okey. Okey, ini adalah alatan menjahit. Jidal. Apa tu jidal? Jidal ni selalu digunakan oleh tukang jahit dan disarungkan di jari tengah tangan yang menjahit bagi mengelakkan jari tercucuk jarum. Macam kita gunakan alat untuk kalau kita memotong buah pun dia ada alat untuk kita gunakan untuk mengelakkan kita terpotong jari ataupun seumpamanya lah. Okay, jarum jahit tangan ini adalah alat menjahit seperti biasa yang kita gunakan. Mesin jahit dan juga mesin sulam. Mesin jahit ni adalah mesin yang selalu digunakan untuk menjahit, mencantum sesuatu fabrik. Kalau mesin sulaman, dia selalu digunakan untuk membuat hiasan sulaman ke atas sesuatu fabrik. Contohnya macam kamu nak hasilkan satu sarung bantal. Okay. Sarung bantal menggunakan ini, mesin sulaman. Okay. Kalau tradisional kita gunakan tekat. Tekat tu kita akan gunakan macam apa tu? Cara dia sama juga, mesin bukan mesin, dia cara dia adalah untuk menyulam. Tetapi kalau tekat dia akan tidak akan menggunakan mesin seperti mesin sulaman ni. Okey, alatan lain adalah tweezer. Tweezer ini adalah untuk memasukkan benang ke dalam jarum. Okey, kalau mereka yang mempunyai masalah untuk memasukkan benang ke dalam jarum, maafkan saya. Okey, dia akan gunakan tweezer. Pistol perekat panas ni digunakan untuk mencairkan rod panas semasa menggelus. Selalunya akan digunakan oleh pereka fashion untuk menampal material-material aksesori lain ke atas sesuatu fabrik, pengokot atau stapler dan juga pita selofan. Okey. Okey, ini adalah lakaran reka bentuk fashion ya. Okey, lakaran 2D dan juga lakaran 3D. Okey, dalam sesuatu soalan selalu soalan akan tanya kamu kena hasilkan satu reka bentuk fashion. Dia akan bagi satu gambaran tentang body seseorang, bentuk badan seseorang, lepas tu kamu kena lukis apa lukisan pakaian yang sesuai digunakan oleh si pemakai seperti yang dinyatakan di atas contohnya. Okey, sama juga dengan ini, lakaran 2D dan lakaran 3D. 2D kita tidak boleh nampak atas, bawah, depan, belakang ya. Lakaran 3D kita boleh nampak atas, kiri, sisi kanan dan atas kita boleh nampak. Okey. Sama juga dengan topi. Ini juga sama juga dengan bentuk beg ni. So kita akan gunakan lakaran 3D dan juga lakaran 3D untuk kita menghasilkan sesuatu reka bentuk fashion. Okey, jangan boring dulu ya. Saya bercakap saja ni, kamu boleh dengar juga kan. Okey, analisis elemen dalam reka bentuk fashion. Kena ingat, elemen mesti ada dalam membuat sesuatu reka bentuk fashion. Contohnya seperti bentuk. Okey, kita lihat kepada bentuk terlebih dahulu. Bentuk ni adalah struktur luar bentuk badan dan dikenali sebagai siluet. Okey, siluet ni maksudnya macam patung. Patung itu dijadikan sebagai satu asas untuk kita menghasilkan sesuatu rekaan. Okey, dia ada setiap siluet ataupun patung itu, mannequin itu dia akan mempunyai satu saiz dan pola yang tertentu dan dia akan digunakan oleh pereka fashion untuk menghasilkan sesuatu reka bentuk fashion. Okey, ini adalah bentuk segi empat ataupun tubular. Ukuran pinggul dan bahu yang seimbang serta pinggang yang tidak jelas. Okey, so maksud dia, pinggul dan bahu itu adalah sama, seimbang. Okey, itu adalah bentuk segi empat ataupun tubular, tetapi pinggang dia tidak jelas.
Tidak jelas ni maksud dia hampir-hampir sama, hampir-hampir tidak begitu. Okey, seterusnya adalah bentuk jam pasir ataupun hourglass. Okey, ukuran pinggul yang seimbang dengan lebar bahu dan pinggang yang ketara. Pinggang yang ketara kamu boleh nampak kerampingan pinggang itu di situ. Nampak ruang kosong ya. Okey, kamu boleh nampak. Kalau kamu nampak di sini, reka bentuk segi empat atau tubular tidak nampak sangat kan? Okey, bentuk tiga segi terbalik adalah bahu akan lebih lebar. Okey, berbanding dengan pinggul. So, di atas bahu kamu tu, dia akan lebar, di bawah tu akan nampak kecil. Selalunya kalau orang yang pergi gym, pergi exercise di gym, bodybuilder, kamu boleh nampak dia punya ukuran, bahu tu lagi lebar berbanding dengan pinggul dia. Okay? Lepas tu, bentuk tiga segi terbalik, tiga segi, ukuran bahu yang kecil pula daripada bahagian pinggul. So, bahu dia akan kecil, pinggul dia akan besar. Okey, bentuk segitiga terbalik dan juga bentuk segitiga itu adalah beza. So ada 4 bentuk yang kamu kena ingat. Bentuk segi empat atau tubular, ingat bahu dan juga pinggul seimbang tetapi pinggang dia tidak jelas. Kamu tak nampak pinggang tu. Okey, tetapi kalau bentuk jam pasir ataupun hourglass, ukuran pinggul yang seimbang dengan lebar bahu dan pinggang yang ketara. Okey, kalau kamu nampak ketarakan pinggang dia berbanding dengan ini. Okey. Okey, selepas tu kamu nampak ni bentuk tiga segi terbalik, bahu besar, pinggul kecil. Bentuk tiga segi, bahu kecil, pinggul besar. Okey, itu saja beza dia. Okey, kaitan antara bentuk badan dan reka bentuk pakaian. Okey, bentuk segi empat tubular. Okey, menimbulkan penegasan melintang supaya kelihatan lebih gempal. Seperti macam mana kita nak menimbulkan kelihatan lebih gempal untuk bentuk badan seperti ini. Kita kena menambahkan penggunaan aksesori pada bahagian bahu. Okey, seperti ini kita kena tambah aksesori di bahagian bahu untuk menghasilkan dia satu reka bentuk segi empat tubular. Okey, lepas tu menggunakan tali pinggang yang lebar. Okey, memilih baju seluar atau skirt yang lebih longgar dan tidak sendat. Okey, memilih skirt yang kembang atau seluar yang berkaki lebar. Okey, ini adalah penegasan melintang supaya melihatkan seseorang itu lebih gempal untuk bentuk segi empat tubular. Untuk bentuk jam pasir ataupun hourglass, ini merupakan bentuk yang paling ideal dan menjadi idaman seseorang wanita. Okey, bentuk tubuh seperti ini membolehkan si pemakai memilih pelbagai stil pakaian serta fashion mengikut kegemarannya. Apa-apa saja fashion kamu boleh pakai sekiranya kamu memilih ataupun mempunyai bentuk badan seperti bentuk jam pasir. Sesuai menggunakan pakaian yang diperbuat daripada fabrik atau lembut dan beralun, boleh menggunakan pelbagai jenis warna terang dan juga warna gelap. Yang ketiga adalah bentuk tiga segi terbalik. Pilih pakaian yang punya pelapik bahu yang kecil. Okay, sebab bahu kamu dah besar, jadi kamu kena gunakan pelapik bahu yang lebih kecil ataupun tanpa pelapik agar bahagian bahu itu kelihatan lebih meluas. Okey, elakkan memakai skirt atau blouse yang terlalu labuh dan jaket bersama skirt atau seluar yang ketat di bahagian pinggul. Okey, sebab pinggul dah jadi kecil kan. Okey, pakaian bahagian atas hendaklah berwarna cerah dan pada bahagian bawah pula berwarna gelap. Okey, bentuk tiga segi triangle, pilih skirt yang bergaris atau menggunakan seluar labuh ataupun palazzo. Okey, pakai blouse yang berkollar luas. Ini untuk orang yang bentuk tiga segi ya. Pilih corak pakaian dengan garis menegak dan fabrik yang bertekstur halus. Okay, pilih warna-warna yang gelap atau neutral untuk bahagian atas badan. Elakkan juga pakaian yang bercorak menyerlah. Ini merupakan cara kamu berpakaian berdasarkan kepada bentuk badan seseorang. Okey, kedua adalah garisan. Tadi bentuk kan? Okey, garisan. Garisan ni memberi peranan yang sangat besar juga sebab untuk garisan menegak memberi kesan panjang. Kalau orang yang rendah dia nak nampak tinggi, dia boleh gunakan fashion yang mempunyai garisan menegak supaya dia boleh nampak kelihatan tinggi ataupun langsing.
kerana tumpuan mata bergerak daripada bawah ke atas. Okey, untuk garisan mendatar memberi kesan lebar atau gempal kerana tumpuan mata bergerak dari kiri ke kanan. Sebab itu kita boleh nampak kalau orang yang selalu pakai fashion ataupun pakaian yang mempunyai garisan melintang, kita boleh nampak dia lagi besar. Okay, garisan menyerong pula boleh memberi kesan rendah ataupun tinggi. Itu adalah garisannya. Warna. Okey, warna seperti ini putih. Putih itu melambangkan apa? Putih melambangkan kesucian. Okey, merah jambu dan juga ungu melambangkan kasih sayang dan tumpuan. Aura positif warna ini membuatkan si pemakai berasa gembira dan selesa. Okey, biru pula adalah mampu melancar atau memudahkan komunikasi serta mendorong si pemakai untuk berfikiran secara rasional. Kuning jingga memantulkan tenaga dan menjana pemikiran yang lebih kreatif sebab warna ini adalah warna panas. Okey, hijau, warna ini melambangkan ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan. Merah, warna panas ini, warna ini membangkitkan aura keberanian, kemewahan dan tuah serta mendorong si pemakai agar lebih berani mencuba sesuatu yang baru. Kalau hitam pula dikenali sebagai warna kedukaan. Okey, kalau kamu nampak kalau kita berkabung, selalunya orang akan gunakan warna hitam. Okey. Tekstur. Okey, tekstur lembut, tekstur berkilat dan tekstur kasar. Tekstur lembut maksud dia kamu boleh nampak kepada tekstur fabrik sutera. Kalau kamu pernah sentuh sutera, dia memang lembut. Okay, tekstur berkilat memantulkan cahaya seperti kasut ini. Okay, tekstur kasar adalah seperti jeans ataupun fabrik denim. Tekstur legap menyerap cahaya dan memberi kesan kecil kepada si pemakai. Okay. Okey, ini adalah analisis elemen. Okey, untuk fungsi produk untuk melindungi kaki. Kalau kamu nak hasilkan sesuatu produk, ini adalah contoh analisis. Analisis elemen dalam reka bentuk fashion berdasarkan lakaran yang terpilih. Kalau kamu nanti saya akan berikan kamu tugasan, kamu kena hasilkan satu reka bentuk fashion dan kamu kena gunakan jadual penilaian produk kamu itu untuk dianalisis. Okey, kamu boleh nampak di sini elemen reka bentuk, keterangan dia macam mana. Okey. Sama juga lebih kurang macam yang kita buat dalam kriteria pertimbangan utama tu. Okey, jenis bahan dalam reka bentuk fashion fabric semestinya. Kita akan gunakan fabric seperti benang tekstil, sama ada ditenun, dikait, dianyam, dijalin dan boleh juga dibuat tanpa tenun. Okey, kedua adalah benang. Benang penting sebab benang ni adalah medium ataupun alat. Okey, alat untuk menyambung. Okey, fabric felt merupakan bahan asas yang digunakan untuk menghasilkan produk reka bentuk fashion. Okey, membuat hiasan seperti bunga pada beg, ini kita akan gunakan fabric felt. Kancing adalah merapatkan, mencantumkan, menutup atau melekatkan. Contoh kancing adalah zip, cangkuk dan palang dan gancu. Okey, ini macam tali pinggang tu kan? Boleh nampak, pernah nampak kan? Okey, butang hiasan, lapik dalam ataupun interfacing. Kalau kita gunakan kain yang agak nampak daripada luar, okey, dia macam tak legap. Okey, dia macam nampak lut sinar begitu, kita akan gunakan lapik dalam ataupun interfacing untuk mengelakkan tubuh di dalam itu nampak. Pita perekat seperti velcro, okey, seperti ini. Okey, selalunya akan digunakan di bahagian belakang baju. Okey, dawai, okey, getah ni selalu digunakan juga. Okey, tali, bunga ribbon, bahan trimming. Okey, ini bahan trimming ni adalah untuk hiasan tambahan je. Okey. Lepas tu manik, beads. Okey. Okey, penghasilan reka bentuk fashion. Yang pertama sekali adalah pemilihan tema. Apa tema yang kamu nak hasilkan berdasarkan kepada kamu punya kaji selidik ke, kamu punya soal selidik kepada pelanggan kamu contohnya. Okey, pemilihan tema. Fasa pertama, pilih tema. Okey. Lepas tu tinjauan dan penyelidikan, kamu akan membuat satu proses mendapatkan gambaran awal tentang reka bentuk yang akan dibangunkan. Lepas tu kamu akan jana idea, okey, yang melibatkan proses menterjemah idea atau gambaran tentang reka bentuk produk
dalam bentuk raja ataupun lakaran. Lepas tu baru kamu akan mula untuk membina mockup projek. Okey, mockup ni merupakan model olokan. Okey, pengujian dan penambahan. Apa-apa produk yang kita hasilkan, kita kena melibatkan pengujian dan penambahbaikan untuk kita menguji sama ada produk tersebut betul-betul boleh digunakan ataupun tidak, menguji kefungsian sesuatu produk. Okay, ini adalah langkah pembangunan produk reka bentuk fashion. Kamu kena sediakan bahan dan alatan terlebih dahulu. Selepas itu kamu mengukur. Lepas kamu ukur sesuatu pola badan ke atas seseorang individu, kamu akan mendraft pula. Lepas kamu mendraft, kamu akan menanda. Menanda ni kamu akan memindahkan ukuran dan pola yang terdapat yang telah dibuat terhadap bahan sebenar seperti fabrik. Lepas tu kamu potong. Lepas tu kamu cantum. Ingat teknik cantuman apa? Teknik jahitan, sulaman, tampalan dan kaedah lain. Kemasan. Lepas kemasan, barulah kamu buat produk kamu siap. Okey, seperti inilah. Okey, sediakan bahan. Okey, kamu sediakan bahan dulu. Lepas tu baru kamu ukur. Ini adalah contoh untuk kamu buat kasut ya. Lepas tu baru kamu mendraft. Lepas kamu draft, kamu tanda di atas fabrik. Okey. Lepas tu baru kamu potong. Lepas tu baru kamu cantum. Dan lepas itu kemasan. Begitu juga dengan seluar ya. Seluar sediakan bahan, ukur, draft, tanda. Okey. Lepas tu potong, cantum, kemasan, produk siap. Okey. Lepas tu kamu akan gunakan ujian cantuman, parameter ujian cantuman, saiz kaki. Lepas tu bergerak 10 langkah. Okey, kita nak tengok sama ada cantuman tu kuat ataupun tidak, sebab itu kita kena buat ujian. Nanti kita akan hasilkan satu produk yang tidak berkualiti kan. Okey, keputusan menunjukkan penggunaan perekat gam panas untuk membuat mockup kasut adalah tidak sesuai. So, kalau tidak sesuai, berdasarkan kepada ujian parameter yang kita sudah buat, kita akan membuat langkah penambahbaikan. Kalau tidak boleh melekat menggunakan gam panas, kita boleh gunakan kaedah jahitan supaya kaedah tersebut, kasut tersebut akan kukuh. Okey. Dan dia tidak akan terbuka lagi. Okey, itu saja kepada semua pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Sekiranya anda mempunyai kemusykilan terhadap tajuk yang saya sampaikan ini, saya harap kamu boleh hubungi saya. Kamu boleh hubungi saya tanpa ragu-ragu. Saya akan balas mesej kamu. Dan saya akan memberi tunjuk ajar semana yang saya mampu. Mana-mana kamu tak faham, kamu boleh tanya saya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.